Kita menyambung kembali pengajian kitab berkenaan solat rawatib, dan kita masuk kepada perbahasan seterusnya, doa dan bacaan sebelum mendirikan solat fardu subuh. Mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Jika sempat dilakukan di rumah, maka bacalah doa ini di rumah. Jika tidak, boleh juga membacanya di masjid nanti. Ini salah satu daripada amalan yang dianjurkan oleh para alim ulama untuk kita lakukannya sebelum mendirikan solat fardu subuh. Boleh saja untuk kita lakukan di rumah jika sempat, ataupun boleh juga dilakukan di masjid. Ini merupakan doa ataupun bacaan untuk diamalkan sebelum mendirikan solat fardu subuh. Amalan yang pertama daripada Al-Allamah Al-Syekh Muhammad An-Nawawi hafizallahu ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Nihayatuz Zin bahawa Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika selesai melaksanakan solat sunat fajar, iaitu solat sunat subuh, baginda berdoa sebelum melaksanakan solat fardu subuh dengan doa ini: Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biha syamli wa talummu biha sya'athi wa taruddu biha ulfati wa tuslihu biha dini wa tahfazu biha ghaibi wa tarfa'u biha syahidi wa tuzakki biha amali wa tubayyidu biha wajhi wa tulhimuni biha rushdi wa ta'simuni biha min kulli su'. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda melaksanakan solat fardu subuh, yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa tersebut, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika, ya Allah, aku minta kepadamu kerahmatan di sisimu. Rahmat, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu sentiasa mengharapkan. Perlu ada pengharapan kita untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kebahagiaan dunia akhirat, perlu kita bagaimana dalam kehidupan dunia hari ini, apa jua sekalipun kita meraih dan untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Kerana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri meminta rahmat daripada Allah Jalla Jalaluh. Tahdi biha kalbi, yang mana kata Rasulullah, ya Allah, aku meminta kepadamu kerahmatan di sisimu yang dapat memberi petunjuk kepada hatiku, agar Allah Ta'ala memberikan rahmat dan tempat hak letaknya hidayah itu adalah di dalam hati. Maka betapa penting juga perkara yang perlu kita harapkan juga kepada Allah Ta'ala, iaitu hidayah, petunjuk. Kerana hidayah ni hak mutlak Allah Ta'ala. Hidayah ni perkara yang amat berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh bagaimana untuk bapa saudaranya dapat hidayah, dapat memeluk agama Islam, maka Allah Ta'ala menyatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, engkau tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang engkau sayang, walakinna Allah yahdi man yasha. Dan akan tetapi hidayah ni adalah bagi siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki, maka Allah Ta'ala akan bagi.
Hidayah ini mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala, petunjuk. Sebab tu tuan-tuan, satu hari 17 kali kita ulang minta hidayah. Setiap kali kita semayang, maka kita baca suratul Fatihah. Bahkan orang yang semayang hendaklah jangan ditinggalkan surah Fatihah, kecuali bagi orang yang masbuk, kerana Fatihah itu merupakan rukun. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nak kata betapa penting surah Fatihah itu, maka salah satu daripada apa yang kita mohon, kita pinta kepada Allah dalam suratul Fatihah adalah kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah hidayah ya Allah. Berilah hidayah, tunjukkanlah, berikanlah hidayah kepada kami. Berilah hidayah kepadaku. Itu kita minta hidayah. Artinya apa? Hidayah ini sangat penting. Walaupun kita sudah mendapat hidayah, sudah dapat Islam, sudah beriman kepada Allah, tetapi kelangsungan untuk kita dapat terus menerus melaksanakan ubudiyah, kehambaan ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh, maka perlu kepada hidayah daripada Allah Ta'ala. Maka sebab itu Rasulullah SAW sendiri sentiasa meminta rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Daripada rahmat kasih sayang Allah Ta'ala tu, berilah hidayah kepada aku, kata Rasulullah SAW. Wa tajma'u biha syamli. Mengumpulkan yang berselerak daripadaku, supaya apa-apa bentuk sekali kebaikan semua dihimpunkan, dikumpulkan kepada Rasulullah SAW. Wa talummu biha sya'asi. Memperbaiki apa yang kusut padaku. Juga Rasulullah mohon kepada Allah Ta'ala, apa-apa jua sekalipun yang menyelesaikan masalah, Allah Ta'ala. Yang memberikan ketenangan, Allah Ta'ala. Yang memberikan segala kesenangan, Allah Ta'ala. Yang memberikan segala keluar daripada permasalahan daripada kekusutan pun Allah Ta'ala. Artinya di sini nak memberikan pengajaran kepada kita, Rasulullah SAW memberikan pengajaran kepada kita, hendaklah kebergantungan kita, keyakinan kita, berpapahnya hati kita sentiasa kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa taruddu biha ulfati. Dan mengembalikan kepadaku kesenanganku. Kerana kesenangan juga yang kita perolehi ini semua daripada min fadlillah, kurniaan daripada Allah Ta'ala. Maka justru itu kita mohon, minta juga kepada Allah Ta'ala terus menerus memberikan kesenangan dalam kehidupan kita. Dan kesenangan yang paling sempurna, yang paling terbaik yang kita harapkan adalah kesenangan di hari akhirat. Itu terlebih utama tuan-tuan, yang perlu kita usaha, yang perlu kita dapat berbanding kesenangan di atas dunia. Wa tuslihu biha dini. Dan juga memperbaiki agamaku. Rasulullah tak lepaskan tuan-tuan, tetap juga sentiasa minta pada Allah agar sentiasa memperbaiki agama kita. Begitu juga kita nak sentiasa agama kita sentiasa diperbaiki. Diperbaiki. Semakin elok ubudiyah ibadah kita kepada Allah, syuhud kita kepada Allah, makrifat kita kepada Allah sentiasa baik, sentiasa elok ibadah kita, maka pohon kepada Allah. Tanda agama dia sentiasa makin baik tuan-tuan, makin sentiasa dia ingat hati dia kepada Allah, makin sentiasa hati dia syuhud, khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebab itu perlu minta pada Allah, Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantu aku ya Allah, sentiasa duk mengingat Engkau ya Allah. Maka orang yang tanda agama dia sentiasa makin baik adalah hati dia sentiasa makin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan dia sentiasa tuan-tuan merindui, mengasihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sentiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa penting untuk kita supaya tetap hati kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam agama yang mulia yang Allah Taala beri kepada kita. Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kekalkanlah, tetapkanlah hatiku ke atas agama Engkau ya Allah, supaya benar-benar kita sentiasa dalam agama Islam, agama yang diredai oleh Allah Ta'ala. Doa ini tuan-tuan ulama ajar supaya kita amalkan setiap kali lepas bacaan tayat akhir sebelum bagi salam. Jangan lupa doa ini. Apa dia? Ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini agar supaya kita ditetapkan sentiasa dalam beragama. Agama Islam, agama yang diredai oleh Allah adalah mudah-mudahan kita sentiasa mendapat kekal istiqamah dalam agama Islam. Amalannya hak doa tersebut Rasulullah ajar agar kita membacanya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa Rasulullah, wa tahfazu biha ghaibi, menjaga batinku daripada sifat-sifat buruk. Dan juga Rasulullah minta supaya dipelihara hati daripada sifat-sifat mazmumah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Taala pelihara daripada sebarang dosa, sama ada dosa zahir ataupun dosa batin. Tapi Rasulullah SAW tetap minta juga supaya dijaga batinnya. Batin yakni qalbi, hatinya sentiasa daripada jangan tersangkut dengan sifat-sifat buruk. Rasulullah SAW itu maksum, tetapi nak mengajar kepada kita juga jangan lupa tuan-tuan, hati ini perlu dijaga. Kalbu kita perlu diambil perhatian, kerana ramai orang dia hanya menjaga perkara yang zahiriah saja. Dia jaga rupa paras dia, dia jaga muka dia, dia jaga tubuh badan dia. Tetapi yang terlebih penting adalah hati tu dia biarkan sehingga dijangkiti dengan penyakit-penyakit sifat mazmumah, penyakit hati. Maka sebab itu perlu juga kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala sentiasa dapat menjaga batin kita, hati kita, daripada sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang keji, sama ada riak, sum'ah, takabur, hasad, dengki, iri hati dan sebagainya. Maka ini pun kita perlu minta kepada Allah agar Allah Ta'ala pelihara, jaga hati kita, batin kita. Tempat teliknya Allah Ta'ala ini kalau tercemar, maka sudah tentu dia mengakibatkan kepada amal ibadah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Wa tarfa'u biha syahidi, mengangkat lahiriahku, yakni dengan amal baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memberikan kekuatan juga dari segi zahir kita untuk kita sentiasa melakukan kebaikan dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tuzakki biha amali, dan juga menyucikan amalanku, membersihkan amalanku. Maksudnya apa? Kita nak supaya amalan kita bersih daripada selain daripada Allah. Jangan ada selain daripada Allah. Bila satu-satu amalan itu ada selain daripada Allah, maknanya bukan lillahi ta'ala, kerana makhluk, kerana orang, kerana dunia, kerana pangkat ataupun selain daripada Allah, maka itu adalah amalan yang tidak ikhlas, amalan yang tidak bersih, amalan yang tidak suci. Amalan kita perlu bersihkan daripada perkara-perkara selain daripada Allah Ta'ala tu tak mau. Jika ada tuan-tuan amalan kita kotor, benar-benar hak semayang kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, belajar kita lillahi ta'ala,
kerja kita lillahi ta'ala, zikir kita lillahi ta'ala, Quran kita lillahi ta'ala, sedekah kita lillahi ta'ala. Jangan mencemari amalan kita. Ada hak lain yang kita nak sebagai habuan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu dia telah mencemarkan amalan. Amalan yang bersih hanya untuk Allah, kerana Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa tubayyidu biha wajhi, dan memutihkan wajahku, wa tulhimuni biha rusdi, mengilhamkan petunjuk padaku, wa ta'simuni biha min kulli su', dan menjaga daripada segala keburukan. Dan juga Rasulullah SAW mendoakan memutihkan wajahnya. Amalan ibadah ni tuan-tuan, dia mendatangkan nur, cahaya. Dia memberikan cahaya kepada wajah bila mana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan terlebih penting sebenarnya tuan-tuan, dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya adalah nak mencantikkan batin kita, nak mencantikkan kalbu kita, nak menerangkan lagi hati kita. Dengan apabila satu orang itu berzikir, solat, baca Quran, sedekah, menuntut ilmu, maka segala amalan-amalan sebenarnya yang kita buat ni sebenarnya adalah untuk mencantikkan batin kita, untuk memberikan nur lagi, cahaya lagi pada batin kita. Maka sehingga kan bila mana secara zahiriah saja, maka boleh dilihat daripada wajah tu sendiri orang yang cukup ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dengan asbab tersebut Allah Ta'ala sentiasa memberikan ilham petunjuk daripada ilham, supaya sentiasa dalam keadaan kita hidayah petunjuk daripada Allah. Dan mudah-mudahan Rasulullah SAW juga berdoa agar kita dijauhkan daripada segala perkara-perkara keburukan. Kita minta juga tuan-tuan, Allah Ta'ala pelihara kita daripada sebarang keburukan, perkara-perkara yang bahaya, fitnah, hasad dengki dan sebagainya. Ini antara doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang baginda berdoa sebelum melaksanakan solat fardu subuh dengan doa ini. Dan lagi doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum melaksanakan solat fardu subuh, Allahumma a'tini imanan sadiqah wa yaqinan laisa bi'abdahu kufr wa rahmatan analu biha syarafa karamatika fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa'i wa manazila syuhada wa aisha su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Ya Allah, berikanlah padaku iman yang benar. Kita tak mau iman yang palsu. Kita minta doa supaya iman yang benar. Rasulullah pun doa supaya diberikan imanan sadiqah, iman yang benar. Iman yang benar, iman yang tidak mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang tidak ditakuti oleh kekafiran. Yakin hanya kepada Allah, tiada takut dengan kekufuran. Rahmat yang dengannya aku memperoleh kemuliaan-Mu di dunia dan akhirat. Ingat tuan-tuan, kemuliaan seseorang itu apabila dia masih lagi mendapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Selagi mana seseorang hamba itu dia mendapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maka itulah kemuliaan yang dia akan perolehi dalam kehidupan dunia dan hari akhirat. Maka sebab itu jangan lari kita daripada rahmat kasih sayang Allah. Kerana kemuliaan seseorang itu bukan pada rumahnya, pangkatnya, jawatannya, kebunnya, hartanya, ataupun sebanyak mana dunia yang dia miliki. Tetapi sebenarnya kemuliaan seseorang itu di sisi Allah selagi mana sentiasa kehidupan dia diiringi, dilimpahi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan yang dikira sebagai orang yang mulia dia dilimpahi dengan harta yang banyak, dia dilimpahi dengan wang yang banyak,
dia dilimpahi dengan dunia. Bukan, tuan-tuan. Kemuliaan seseorang itu di sisi Allah adalah apabila Allah Ta'ala limpahkan, kurniakan kepadanya sebanyak mana rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mendapat rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, maka dia memperolehi kemuliaan di sisi Allah di dunia dan juga akhirat. Ya Allah, kata Rasulullah, aku mohon kepadamu ya Allah sebuah kejayaan ketika perjumpaan denganmu, kedudukan para syuhada, kehidupan orang yang bahagia, pertolongan atas musuh, dan berdamping dengan para nabi, yakni di syurga. Bagaimana pengharapan Rasulullah? Akhirat nanti Rasulullah nak supaya bersama kedudukan orang yang mulia. Maka begitu juga, tuan-tuan, sesungguhnya kedudukan yang kita nak adalah kedudukan yang istimewa di hari akhirat. Apatah lagi seseorang itu diberikan kedudukan di dalam syurga bersama kedudukan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang kita minta di dalam suratul Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang telah engkau beri nikmat ke atas mereka. Siapa ni, tuan-tuan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kejayaan kepada mereka, yang berikan nikmat kepada mereka, yang berikan darjat yang tinggi di dalam syurga kepada mereka? Pun kita nak juga seperti mereka. Minan nabiyyin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqah. Kita nak kalau dapat bersama-sama dengan para nabi. Minan nabiyyin, kita nak dengan para nabi. InsyaAllah, tuan-tuan, jalan untuk sama dengan kedudukan mereka ini tak lain dan tak bukan istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan perlu tanamkan sekuat-kuat yang mungkin kasih dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari seorang sahabat Rasulullah mai datang jumpa Rasulullah. Dia kata apa? Ya Rasulullah, aku sangat cinta kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah SAW kata, ya ke? Ya ya Rasulullah, aku benar-benar sangat kasih cinta kepada engkau ya Rasulullah. Betul ke ni? Betul ya Rasulullah, sangat cinta. Cuma aku khawatir ya Rasulullah, bila di dalam syurga nanti, akhirat nanti dalam syurga, aku tak dapat bersama-sama dengan engkau ya Rasulullah. Aku tak dapat melihat kepada wajah engkau ya Rasulullah, kerana darjat kamu tinggi di dalam syurga berbandingnya aku. Apa jawab Nabi SAW? Jika benarlah kamu kasih dan cinta kepada aku, maka kamu akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Al-mar'u man ahabbah, al-mar'u ma'a man ahabbah. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia kasihi. Siapa dia kasih atas dunia, tuan-tuan? Kalau fulan bin fulan, maka itulah yang dia akan dihimpunkan di hari akhirat nanti. Kalau dengan hartanya yang dikasih, hartanya lah yang dia akan dikumpulkan pada hari akhirat. Pangkat jawatan yang dikasih, itulah yang akan dihimpunkan pada hari akhirat. Kalau dalam kehidupan dunia ini dikasih kepada Rasulullah, maka dia juga akan dihimpunkan bersama Rasulullah. Al-mar'u man ahabbah, al-mar'u man ma'a man ahabbah. Seseorang itu bersama siapa yang dia kasihi. Sebab itu, tuan-tuan, tiada yang lain dalam kehidupan kita yang kita kasih adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti juga akan bersama dengan Rasulullah. Minan nabiyyin wasiddiqin, dan bersama kedudukan orang-orang yang benar. Wasyuhada, di kalangan orang-orang yang mati syahid. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan juga orang yang sentiasa memperbaiki amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita nak, tuan-tuan, di hari akhirat, bersama-sama kedudukan yang sempurna, golongan-golongan yang diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan juga Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum mendirikan solat fardu subuh. Allahumma inni anzil hajati wa in da'ufa ra'yi wa qallas hilati wa kasura ahli waftaraktu ila rahmatika fa as'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur wa an tujirani min azabis sa'ir wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Allahumma ma kasura anhu ra'i wa da'ufa minhu amali wa lam tablughu niyati wa umniyati min khairin wa'adtahu ahadan min ibadik aw khairan anta mu'tihi ahadan min khalqika fa inni argabu ilaika fihi wa as'aluka ya rabbal alamin. Dan juga Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan hajatku kepadamu walaupun lemah pendapatku. Tuan-tuan, sebarang hajat kita hanya minta pohon Allah Ta'ala, InsyaAllah Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ya Allah kami sembah dan akan dikau kami mohon pertolongan. Ada sebarang hajat, serahlah, mintalah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit dayaku, kita tak ada daya upaya, kita tak ada kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Kita tiada daya upaya, tiada kekuatan melainkan hanya kepada Allah. Pendek kemampuanku, kemampuan yang ini keupayaan kita tiada sebenarnya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlunya aku akan rahmatmu. Sentiasa perlu kita harap rahmat kasih sayang Allah Ta'ala. Maka aku mohon wahai Tuhan yang memutuskan segala perkara, penyembuh segala dada, yakni hati, seperti mana engkau menjauhkan di antara lautan, supaya engkau juga menjauhkan aku daripada azab neraka sa'ir, juga daripada seruan kecelaan dan fitnah kubur. Apa yang kita nak tuan-tuan, harapan kita akhirat nanti kita dijauhkan daripada api neraka. Sebab tu Rasulullah duk ajar kita, lepas habis semayang subuh, lepas habis semayang maghrib, jangan tinggalkan, kata ulama, la tatruk, jangan tinggalkan pembacaan amalan tersebut. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sab'a marat. Kata Rasulullah, jangan lupa dibaca sebanyak 7 kali. Setiap kali selepas semayang fardu subuh dan selepas semayang fardu maghrib. Disebut dalam riwayat, barang siapa yang membaca lepas subuhnya 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, artinya ya Allah, jauhkan aku daripada api neraka. Dia mati, mata siang tu dia mati tuan-tuan. Ni subuh ni tadi dia baca tadi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Siang ni nanti hak dia mati, maka dia dijauhkan daripada api neraka. Dia dijauhkan daripada api neraka. Kemudian maghrib dia baca juga 7 kali, Allahumma ajirni minan nar. Maka malam tu dia mati, maka dia dijauhkan daripada api neraka. Amalan ni tuan-tuan sangat-sangat rugi bagi orang yang tidak mengamalkannya. Kerana kita dah, Allah Ta'ala beri semayang dah, kita dah menjadi orang yang sentiasa jaga semayang. Sangat rugi kalau ditinggalkan amalan ini. Kerana ini amalan yang sangat penting, yang sangat besar tuan-tuan, untuk kita dapat jauhkan daripada azab api neraka. Ini sangat penting. Kerana itu saranan Rasulullah SAW untuk kita mengamalkannya. Dan juga Rasulullah berdoa, ya Allah, apa-apa pun yang difikiranku pendek darinya, angan-anganku lemah darinya, serta niat dan cita-citaku tidak sampai padanya daripada segala kebaikan yang telah engkau janjikan kepada salah seorang daripada hamba-hambamu, atau kebaikan yang engkau berikan kepada salah seorang daripada makhlukmu, maka sesungguhnya aku sangat mendambakan kepadamu.
Apa juga sekalipun Nabi nak hanya kepada Allah, untuk Allah, kerana Allah. Dan juga aku memohon kepadamu kebaikan tersebut, wahai Tuhan penguasa seluruh alam semesta. Apa juga sekalipun kebaikan-kebaikan yang orang lain tuan-tuan buat, kita nak tuan-tuan, supaya agar kita sentiasa mendapat kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut, kita pun boleh dapat. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, kita jangan lupa doakan keampunan untuk seluruh orang Islam. Kita jangan lupa tuan-tuan, dalam setiap hari jangan kita lupa untuk doakan seluruh orang Islam. Sebab tu Rasulullah ajar supaya kita hendaklah mendoakan keampunan, minta Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa orang Islam. Itu tandanya tuan-tuan, Masya Allah Tabarakallah, di dalam hatinya diberikan ingatan dan kebaikan, nak kepada semua orang Islam juga diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunkanlah dosa seluruh orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Siapa yang mendoakan keampunan supaya diampunkan oleh Allah kepada seluruh orang Islam, maka tuan-tuan segala kebaikan dan pahala jumlah mengikut orang Islam itu semua didapat. Segala kebaikan dan pahala serta pahala tu hak mengikut kepada jumlah mengikut orang Islam pada ketika itu, maka semua didapat lantaran dengan amalan dia memohon apa dia? Keampunan oleh Allah Ta'ala, agar Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa orang Islam tersebut. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita lupa dengan kita beristighfar, memohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ampunkan dosa seluruh orang Islam. Dalam riwayat lain, amalan memohon istighfar kepada seluruh orang Islam ini, iaitu satu hari berapa kali? 27 kali. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali satu hari. Siapa yang membaca istighfar tersebut, memohon Allah Ta'ala ampunkan seluruh orang Islam, laki-laki dan perempuan, satu hari 27 kali, maka dia mendapat pahala sebanyak bilangan orang Islam yang ada atas dunia hari ini. Kalau 10 bilion pahala lah tuan-tuan dia dapat. Kalau 30 bilion pahala lah dia akan dapat, dengan amalan dia membaca istighfar, memohon keampunan untuk seluruh orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Lepas tu tuan-tuan, cari masa, jangan tinggalkan amalan ni. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. 27 kali saja, tak banyak. Tapi ada masa tuan-tuan nak baca lebih tu 100 kali pun boleh. Tapi sebagai asas 27 kali cukup dah, memada. Masya Allah Tabarakallah. Segala kebaikan, pahala seluruh orang Islam atas dunia ni hak kita dapat, ditransfer oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadiri yang dirahmati Allah. Dan juga lagi doa yang dibaca oleh Rasulullah sebelum mendirikan solat fardu subuh, Allahumma ja'alna hadin mahtadin. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang membawa petunjuk dan selalu diberikan petunjuk. Tuan-tuan, jadikan yang pertama kita ni asbab hidayah kebaikan kepada orang lain. Bukan kita nak minta hidayah je, jadikan kita ni asbab hidayah kebaikan kepada orang lain. Tu sebab tu Nabi minta apa? Hadina mahtadina. Ya Allah, jadikan kami orang yang membawa hidayah dan selalu diberikan hidayah. Allahumma hdina wahdibina waj'alna sababan liman ihtada. Kita nak juga hidayah, dan jadikan kita ni asbab kebaikan orang lain pun mendapat kebaikan.
Itu yang kita nak tuan-tuan, fungsi kita. Ghairadhalin wala mudillin. Ya Allah, bukan orang yang sesat dan bukan pula yang menyesatkan. Kita tak mahu mendapat kesesatan, dan jangan sebabkan kita orang lain sesat. Jangan tuan-tuan. Sebab tu kena jadikan kita ni fungsinya apa, peranannya apa? Ejen kepada kebaikan, ejen kepada hidayah. Kita kena jadikan kita ni ejen kepada kebaikan-kebaikan tuan-tuan. Boleh orang lain mendapat manfaat. Sebab tu kata Rasulullah, khairun nas ma yanfa'un nas. Sebaik-baik manusia siapa tuan-tuan? Adalah orang yang bagi manfaat kebaikan kepada orang lain. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia atas dunia ni adalah dia dapat menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Bukan dia menyebarkan kesesatan kepada orang lain. Dia dapat menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain pun dapat mengamalkan kebaikan dan juga amal saleh kepada Allah. Dan juga kata Rasulullah, harban li'adika wa salman li'auliaika nuhibbu bihubbika man ata'aka min halkika. Ya Allah, kami memerangi musuh-musuhmu dan kami berdamai dengan para kekasihmu. Kami mencintai orang yang taat kepadamu antara makhlukmu dengan kecintaan kami kepadanya. Dan kami nak supaya, Rasulullah nak supaya bahawasanya sentiasa ada mahabbah, ada kasih sayang. Dah, tuan-tuan, selagi mana kita ada mahabbah, kasih sayang sesama Islam, sesama kita ni, maka selagi itu kita akan meraih rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah, pandangan rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya akan putus bila mana kita saling caci maki antara satu sama lain, bermusuhan antara satu sama lain, membenci antara satu sama lain. Maka sakatat min ainillah, maka jatuhlah pandangan rahmat kasih sayang Allah. Sebab tu tuan-tuan, jangan duk bergaduh, jangan duk balah, jangan duk suka bermusuhan, jangan juga duduk berdebat, jangan duduk suka bermusuh-musuhan. Apatah lagi ada benci dalam hati kita kepada orang lain. Hilangkan, hilangkan. Maka bila ada pergaduhan, bermusuhan, benci antara satu sama lain, maka putuslah pandangan rahmat kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Apa guna tuan-tuan kita hidup tanpa rahmat dan kasih sayang daripada Allah? Maka sebab itu kita minta kepada Allah supaya tanamkan cinta kasih kita kepada sama-sama makhluk. Dan apatah lagi kita sama-sama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, itu di antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum mendirikan solat fardu subuh. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam qiyamul lail kita boleh untuk kita membaca doa tersebut, kerana itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan-tuan boleh tengok dalam banyak mana-mana buku doa-doa, banyak juga doa-doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca sebelum mendirikan solat fardu subuh. Ini boleh dijadikan panduan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat amal dan sampaikan serta bermanfaat. Insya-Allah panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wal 'afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.